Okay. Okay, so nombor satu. Linear motion. Linear ni apa dia? Siapa tahu linear ni apa? Boleh siapa-siapa respon. Apa itu linear? Apa yang dimaksudkan dengan linear? Saya perlukan seorang atau dua orang yang sentiasa bagi feedback kat saya ya. Okay, linear tu apa? Siapa tahu? Gerakan dalam satu lintasan yang lurus. Satu garis lurus. Okay, satu garis lurus. Satu garisan lurus. Garisan lurus boleh jadi paksi X ataupun paksi Y. Okay. Ni dua garisan yang kita pertimbangkan selalulah. Garisan paksi X ataupun garisan paksi Y. Jadi kita tengok soalan nombor satu. Okay, sebuah kereta bergerak dengan laju. Okay, saya nak awak buka, awak ada buku latihan. Okay, buku latihan untuk inilah tuition kelas top 1 ni. Okay, so tulis tajuk bab 2 linear motion ni, daya dan gerakan. Daya dan gerakan 1, 3 tempat ni kan. Okay. Sepatutnya awak dah print latihan ni. Jadi terus boleh buat latihan sama-sama. Okey, sebuah kereta bergerak dengan laju 20 ms -1. So kat sini dia dah bagi tahu laju. Jadi awak kena simbolkan dia. Okey, laju yang awak tahu ada berapa simbol? Laju yang awak tahu ada berapa simbol? Kita boleh tengok dekat sini. Okey. So kalau rumus berkaitan dengan gerakan linear saja, kita guna ni, boleh tulis dekat dalam buku latihan awak tu, 3 rumus ni. Okay. So awak kena tahu, ini adalah 3 rumus yang berkaitan dengan gerakan linear. Apa itu A? Tulis dekat situ. Sebab pelajar ni dia tak tahu maksud simbol. A tu simbol untuk kuantiti fizik apa? Pecutan. Pecutan. So tulis A ialah pecutan. Buat satu buku kalau topik gerakan linear ni terus tulis rumus dia dulu, lepas tu define. Okay, V kecil apa? Laju akhir. Laju akhir, good. Okay, laju akhir. Buka buku, terus tulis. Okay, U. U? Laju Laju awal. awal. Laju awal, okay. Dan T? Masa. Time. Okay, masa. Dan satu lagi, apa yang cikgu tak sebut kat sini? S. S apa dia? Sasaran. Sasaran. Okay. Jadi saya nak awak tulis definasi simbol-simbol ni. Okey, kemudian barulah kita pergi kepada latihan. Okey. Jadi dia kata sebuah kereta bergerak dengan laju 20 ms -1. Memecut. Okey, memecut dengan seragam. Memecut dengan seragam selama 8 saat. Jadi 8 saat sehingga lajunya mencecah 36 ms -1. Jadi ada dua laju kat sini. So kita boleh tahu 20 ni laju akhir ke laju awal? 20 laju akhir ke laju awal? Laju awal. Laju awal. So gariskan dia, simbolkan dengan U. Kan? Simbol laju awal U. Okey, 8 saat. Bulatkan, simbolkan dia dengan apa? T. T. Okey, tulis diberikan data apa? Nombor 1 diberikan U 20 ms -1, T 8 saat. Okey. Kemudian lajunya mencecah 36 ms -1. -1 unit untuk laju. Kalau kita tak sure, kita tengok unit. Apa simbol laju ni? Laju akhir kan? Okey, apa simbol dia? V. V. Okey. So berapakah pecutan? Apa formula simbol pecutan tadi? P tolak U bahagi dengan masa. Okay, so kita boleh tengok equation. So kira kita guna formula nombor 1. V tolak U bahagi dengan masa. So kira dapat berapa? Dapat 2. Dapat 2. Jadi kita potong. Untuk soalan objektif ni cepat-cepat kita potong. Yang mana yang mengganggu. Soalan jawapan distract. Mengganggu. Okay. So seterusnya antara A dengan C, purata laju. Okay, purata laju macam mana nak kira purata laju?
Nama pun purata halaju. Halaju purata. Jadi macam mana nak kira halaju purata? Tambah 2 bagi 2. Yes, tambah apa yang awak nak tambah 2 tu? Tambah apa? Ini halaju, maka yang awak kena tambah ialah Ju. halaju lah. Halaju awal tambah halaju akhir bahagi 2. Okey, kira dapat tak? Dapat 28. Dapat 28. So jawapan dia apa dia? A. Okey, so cikgu nak awak buat jalan kerja. Buat jalan kerja dekat buku latihan awak tu untuk soalan nombor 1. Dan tulis rumus dia. Boleh tak? So far okey? Okey cikgu. Okey, 20 tambah 36 bahagi 2. Sebab purata senang je kan? Okey. So tak ada masalah. Okey, nombor 2. Saya minta seorang baca soalan dan keluarkan dia punya ni. Okey, siapa? Baca je, tolong. Tak apalah, seterusnya. Okey, Raja satu menunjukkan seorang. Okey, baca. Siapa nama awak? Raja 1 menunjukkan seorang remaja lelaki meluncur di sepanjang laluan lurus. Laluan lurus maksudnya boleh guna rumus gerakan linear. Okey, so ni. Okey, sambung. Laju pergerakannya menurun dari 5.0 ms negatif 1 sehingga 3.0 ms negatif 1 apabila Jadi? bergerak sejauh 16.0 meter. Okey, so Berapakah nyapa okey, simbolkan dulu. Simbol dulu. 5 apa? tu laju awal. Apa simbol dia? U. U. Okey, 3 V. V. 16 meter. V. Sasaran. Unit meter. Bila unit meter? Yang mana satu unit meter? Sesaran lah, sesaran unit meter kan. Simple je. Tu simbolkan. Apa simbol sesaran? S. S. Lepas tu soalan tanya apa? Yang pecutan. Yang pecutan. Yang pecutan ke apa simbol? A. 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 So formula mana nak guna? Formula nombor 1. Okey, kira. Kira dapat berapa? Okey, kirakan. V tolak U bahagi T. Oh. Dapat berapa? 3 tolak 5 bahagi salah, sorry. Bukan guna formula ni, guna formula yang mana satu? Alah, cikgu ni pun. Okey, kejap ya. Dia bagi S, dia bagi V, dia bagi U. So, guna formula yang mana? Nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Nombor 2. Nombor 2. Tak ada siapa pun cakap ke cikgu kan. Okey, kita guna formula nombor 2. Sebab apa guna nombor 2? Sebab kita ada V, Bagi masa. kita ada U, kita ada S. Betul? So kita nak cari A. So guna formula nombor 2. Masukkan nilai. V square sama dengan U square plus 2AS. Okay, dah simbolkan F, dah simbolkan U, dah simbolkan V, dah simbolkan masuk. Okay, so dapat berapa? Kira cepat. V square tolak U square bagi 2S. Biasakan cari rumus, simbolkan, kemudian cari rumus, kemudian jadikan perkara subjek yang kita nak cari tu dulu, olahkan rumus tu, barulah kita masukkan nilai. Okay, V square. Berapa V square? Berapa V square? 9. Okay, 3 kuasa 2. Tambah, tolak U 5 kuasa 2. Okay. Bahagi 2 S nilai dia 16 meter. Semua kena unit SI Kita kalau dia semua unit SI macam ni kan. Meter, second lagi 1 meter. Tak payahlah masuk unit. Terus je.
Dah semua unit SI kita terus je masuk nilai dia. Okay, kira dapat berapa? Buat jalan kerja. Awak semua pun kalau tak nak ngantuk, jangan sia-siakan masa yang awak masuk ni. Awak belajar betul-betul kerana result SPM awak bermula dari sekarang. Bukan bermula daripada dekat-dekat nak exam nanti. Okay. Cepat. 9 tolak 25 bahagi dengan 32. Berapa cepat? Dapat berapa? Negatif berapa? Tapi dapat negatif 0.5. Negatif salah kira. 0.5. Betul lah negatif 0.5 jawapan dia? C. Tak? Semua dapat tak? Dapat. Sebab bila soalan cakap nyah pecutan, dia dah bagi tahu siap-siap nyah pecutan. Kan? Sepatutnya dia bagi tahu pecutan saja. Kalau dia cakap pecutan, negatif berapa. Tapi ni soalan ni dia dah siap-siap bagi tahu dia cakap nyah pecutan deceleration. Tak apa, semua pun negatif. Okey, boleh faham? Janji jalan kerja awak betul. Boleh faham tak ni? Boleh. Yeah. Okay, good. Lagi nombor 3. Ni gambar rajah pita detik. Okay, jadi kita tengok rajah menunjukkan satu pita detik. Okay, yang mengandungi 4 detik. 4 detik. Tahu kan 4 detik tu macam mana? Macam mana dikatakan 4 detik? 1 detik ke 1 detik ni, 1 titik, 1 dot ke 1 dot ni namanya 1 detik. So maksudnya dia kena ada 5 dot. Barulah dapat 4 detik. Betul? Betul. Okay. 1 detik ni berapa masa dia? 0.02. 0.02 saat. Kenapa 0.02 saat? 1 bahagi 50 Hertz iaitu second negative 1. Dalam masa 50 apa maksudnya frekuensi jangka masa detik tu dia vibrate 50 Hertz. 50 detik dalam masa 1 saat. Okay, dalam masa 1 saat 1 saat tu 50 detik. Okay, so kita dapatlah 1 bagi 50 dapatlah 0.02 saat. Ni second negative 1 bawa ke atas jadi saat. Okay. Lepas tu dia kata apa ni? Hitungkan pecutan. Okay. Kalau nak simbol pecutan, A kan? Okay. So macam mana nak kira pecutan kat sini? Ada idea tak? Macam mana nak kira pecutan? Mesti kena ada mesti yang pertama kena tengoklah rumus pecutan. Okey, rumus pecutan mesti kena ada apa tu? Kena ada halaju akhir, kena ada halaju awal. Kena ada T iaitu perubahan masa. T ni perubahan masa. Masa daripada strip awal ke strip akhir. Barulah dapat A pecutan. Jadi yang pertama awak nak kira halaju awal dengan halaju akhir. Okay, dia ada negatif, ada positif. Kat sini awak kena tahu arah gerakan. Okay, arah gerakan ni arah gerakan apa? Arah gerakan objek ke arah gerakan pita detik? Dia arah gerakan pita detik dengan objek dia ditentang. Okay, kalau objek gerak ke depan, pita detik akan bergerak ke belakang. Okay, so kita tengok arah gerakan tu maksudnya arah gerakan objek. Kalau arah gerakan objek maksud sini halaju awal dia. Ini halaju akhir dia. Dia mesti sama. 4 masa untuk setiap strip ni mesti sama. Jadi masa untuk setiap strip itu berapa? Masa untuk setiap
strip. Sini kosong. 1, 2, 3, 4. So maksudnya sampai sini 0.02 darab 4. Maksudnya 0.08. 8. Okay. Untuk dia ni bergerak sebanyak 4 detik ni, masa dia sudah mengambil sebanyak 0.08. Kemudian dia jalan lagi 4 detik seterusnya 0.16. Betul? Dia jalan lagi 4 detik, constant variable mesti masa yang sama. Okay, so 0. berapa? 0.08, 0.16, 0. berapa? 0.24. Betul tak? Betul tak? Okay, itu dia punya jumlah masa dia lah. Jadi kalau kita nak tahu perubahan masa akhir dengan masa awal, masa akhir tolak masa awal. So kita tahu berapa delta T, perubahan masa daripada Cikgu, halaju akhir tolak halaju awal, ya? dia bukan kali 4 kali 4 Yelah kali 4 lah. Kali 4. Ya betul kali 4. Betul lah kali 4. Sampai sini 0.08 kan? 0.02 untuk satu ni kali dengan 4 detik. Jadi Lepas tu sampai sini 0.08 kali 0.08 kali. lepas tu 0.08 darab dengan apa? Lepas tu lagi 4 detik lagi. Maksudnya tambah lagi 0.08. So lagi 4 detik lagi tambah lagi 0.08. Dia mesti tempoh yang sama, constant variable. Constant variable, pemboleh ubah yang dimalarkan tu mesti masa untuk setiap strip tu mesti sama. Faham tak? Okey. Sama juga macam kalau ada kat sini. Graf detik tak ada. Tak ada. Tak ada yang awak buat pita detik yang 10 strip, 10 detik, 10 detik, 10 detik kan masa untuk setiap detik tu kena sama, betul tak? Kosong ni 10 detik, 0.1, 10 detik 0.2. Masa untuk setiap detik tu kena sama, betul tak? Awak buat tak eksperimen ni? Buat Boleh. kan? Kan masa untuk setiap detik tu kena sama. Untuk setiap strip, setiap jalur tu. Kalau 5 detik, 5 detik lah setiap jalur. Kalau 10 detik, 10 detik. So macam kes yang ni, setiap jalur tu, setiap jalur tu 4 detik. Dia mesti constant 4 detik. Sebab, tapi dia punya pemboleh ubah manipulasi ni, dia punya jarak setiap detik tu. Constant variable mesti masa untuk setiap detik, setiap jalur tu. Faham ke tak faham maksud cikgu? Faham. Okey, jadi yang delta T tadi, delta T ni, awak kena faham konsep Yang cikgu terang tu adalah konsep. Konsep. Jadi delta T kat sini adalah perubahan masa daripada halaju awal ke halaju akhir. So perubahan masa yang kita nak tengok inilah daripada halaju awal sini hingga halaju akhir. Jadi ambil 0.24 ni tolak 0.08. Ataupun 1, 2. 2 kali satu strip ni dia punya tempoh dia tu 0.08. So sama juga. Jawapan dia 0.16. Boleh faham tak? Mesti perubahan masa tu melibatkan daripada awal, strip awal ke strip akhir. So strip awal dia dah ambil masa 0.08. Strip akhir 0.24. Jadi 0.24 tolak 0.06. Ataupun cara yang kedua, ni ada 3 strip. Jadi berapa kali perubahan strip tu? 1 kali, 2 kali. Jadi 2 kali perubahan strip darabkan dengan satu strip ni masa dia 0.08 saat. Sama juga awak akan dapat beza dia 0.16. So boleh faham?
Okay. Okay, so kita dah dapat dah delta T 0.16. Okay. Kita nak kira pula dia punya halaju awal. Okay, halaju awal dan halaju akhir. Ingat halaju mesti sesaran bahagi masa. So sesaran kat sini bahagi dengan masa kat sini. Sesaran kat sini bahagi dengan masa kat sini. Okay, ni sesaran untuk dapatkan halaju awal. Yang ni untuk dapatkan halaju akhir. So kalau untuk dapat halaju awal, ambillah sesaran awal, bahagilah jumlah masa awal tu. Untuk dapatkan halaju akhir, sesaran akhir berapa jarak dia, bahagikan dengan masa untuk dia buat sesaran akhir tu. Dapatlah halaju akhir. So boleh faham tu konsep dia tu. So you kena faham konsep baru you boleh tak payah hafal. Terus boleh ingat sampai SPM. Faham konsep macam mana boleh dapat sesuatu benda tu. Okay, so halaju awal, berapa sesaran untuk halaju awal yang dibuat tu? 3 cm kan? Okay, 3 cm. Dia punya jarak yang dilalui 3 cm. Bahagikan dengan masa untuk satu strip tu berapa tadi? Satu strip ni berapa dia punya masa dia? 4 detik darab 0.02. 0.08 saat. So tolong buat jalan kerja. Okay, so dapat berapa laju awal? 3 bahagi 0.08 dapat berapa? 37.5. 37.5 5. sentimeter second negative 1. Ingat paper 2 kena ada unit. Okay, dah dapat. Okay, halaju akhir pula berapa? Sesaran akhir, masa sesaran akhir tu 7 cm. Bahagikan dengan masa mesti sama. Masa untuk dia buat strip akhir punya jarak ni 7 cm tu dalam masa yang sama, constant variable. Seberapa? Bagi dengan 0.08 saat. Okay, so dapat berapa? 3. Dapat 3. 87.5. Berapa? 7 bagi dengan 0.08 ya cikgu? Ya, mesti sama. Mesti sama dia punya masa. Sebab dia Saya punya dapat 87 semua kira dapat 87 ke? 87.5 saya dapat. Dapat 3. Kira kan cikgu pun tolong cek. Dapat berapa? 87.5. Semua dapat tak 87.5? Betul? Dapat. Dapat kan? Okay, unit mesti sama baru boleh tolak. Okay, so dah ada halaju awal. Okay, dah ada halaju awal, dah ada halaju akhir. Lepas tu bahagikan dengan tempoh masa halaju awal ke halaju akhir tu iaitu 0.24 tolak 0.08 tadi. So dapat perubahan masa dia 0.16. Masuklah dalam rumus yang ini. Masuklah dalam rumus yang pertama ni. Okay, sebutkan balik kat cikgu tadi 87.5 tolak 3 halaju akhir, halaju awal 30 berapa tadi? 37.5. Okay, 37.5. Lepas tu bahagikan dengan perubahan masa 0. Berapa perubahan masa dia tadi? 0.16. 0.16. Faham ke tak faham perubahan masa ni? Boleh faham tak perubahan masa? Faham sikit cikgu. Faham sikit? Faham. Okey, faham sikit. Okey, contoh yang awak buat strip. Okey, katakan strip tu ada 10 detik. Jadi 10 detik ni kali 1 detik tu 0.02 jadi 0.1. Yang ni 0.2. Ni 0.3. Ni pula 0.4. Jadi ambil 0.4 tolak 0.1 perubahan masa dia sama macam tadi ataupun dia melibatkan berapa kali perubahan masa? 3 kali. 3 kali satu strip ni 0.1 saat. Macam tu ada 2 cara sama juga dapat dia iaitu 0.3. Kan? Itulah perubahan So, masa. Maksud
Maksudnya kalau nak senang buat yang tengok berapa kali Peter lah. Boleh. Berapa kali perubahan masa tu. Oh, okey. Okay. Mana-mana pun boleh sama je. So crowded Okay, so dapat berapa jawapan dia? Dapat berapa? 312.5. 312.5. 87.5. Okay, sekejap ni jawapan dia meter ke? Oh, okay. 312.5. So, tadi tu sentimeter. So, tukar kepada meter bahagi dengan 100. So, dapat berapa? So, dapat D. Dapat D cikgu. Okay, dapat D. Okay. So, awak kena faham cara dia, faham? Cara tu faham tak? Cara faham kan? Okay, tapi awak kena betul-betul tengok kat sini. Kalau dia kata kat sini arah gerakan kat sini, kalau arah gerakan objek, logiknya kalau arah gerakan objek, sesaran makin berkurang, maksudnya dia pecut ke nyah pecut? Pecut ke nyah pecut? Kalau sesaran makin berkurang, awak slow down kan awak speed up? Aduh. Nyah pecutan. Nyah pecutan. So, jawapan dia adalah C ke D kalau nyah pecutan? C lah. C lah. Okay. Cuma kena tengok kat sini. Arah gerakan ni biasanya merujuk kepada arah gerakan objek. So, jawapan dia C. Okay. Nombor 4. Raja ada menunjukkan pita detik yang diperoleh pada satu eksperimen untuk mengkaji pergerakan sebuah troli. Okay, ni pita detik. Macam ni senang sikit. Dia dah tulis awal, mana dot awal, mana dot akhir. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, dot awal, okay, titik awal, sini kan, ni titik akhir. Awal tu dia punya sesaran dia makin membesar ke makin mengecil ke? Besar. Jadi hal laju makin bertambah. So dekat sini hal laju bertambah. Okey, dekat sini pula sesaran dia sama tak? Ya. Sama. Bila sesaran sama, hal laju seragam. Betul? Betul tak? Sebab sesaran sama, hal laju samalah. Hal laju seragam. Okey, jadi kat sini dia suruh buat apa? Pernyataan manakah yang menerangkan pergerakan dengan betul? Okay, troli itu bergerak dengan hal laju seragam. Troli itu bergerak dengan laju mala. Troli itu bergerak dengan pecutan positif. Troli itu mempunyai pecutan negatif. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia makin bertambah tak hal laju dia ni? Makin bertambah maka dia pecutan lah kan? Ya. Dia pecut. Okay, kalau B, kalau pecutan positif, salah. Okay, troli itu pecutan negatif. Negatif lagi lah salah. Kita tengok di sini. Dia sama nak kacau. Okay, so kalau kat sini kita tengok dia punya sesaran makin bertambah. Bila sesaran makin bertambah maksudnya dia mengalami pecutan laju troli itu bergerak dengan pecutan positif. Okay, pecutan positif. Betul tak? Betul. Pecutan positif. Okay, jawapan dia C. Kalau ada yang nak membangkang, ni tau. Okay, argue je. Saya okey je. Kadang-kadang saya pun, ni cikgu-cikgu pun sama juga. Kalau rasa saya tersalah, bagi tahu je. Saya okey. Okay, jangan kadang-kadang saya Okay, nombor 5. Ya.
Kalau jawab halaju seragam tak boleh Itulah sepatutnya dia kena cakap kat sini ada dua. Tak sepatutnya pada saya. Dia bergerak mula-mula dengan laju bertambah, kemudian dia laju seragam. Saya rasa macam laju dia memang makin bertambah lah kat sini. Ni dia lagi besar daripada sini. Yang ni kecil sikit. Saya rasa memang laju dia bertambah. Semuanya daripada beginning sampai akhir ni yang laju dia memang makin bertambah lah. Dia ada beza sikit. Oh, Cikgu, kalau dia bergerak dengan laju malam macam mana? Macam mana? Tak dengar. Apa? Awak cakap apa tadi? Kalau dia Halang? bergerak dengan laju malam macam mana? Halaju malar, halaju seragam samalah. Okey. Okey. Nombor 5. Aidan memecut keretanya dari keadaan pegun. Pegun maksudnya halaju awal dia Kosong. kosong. Okey. Memecut. Jadi 15 ni nilai apa? 15 ms negatif 2. So dia bagi nilai apa ni? pecutan Okey, apa simbol pecutan? A. A. Tak. Simbolkan dulu. Okey, sesaran. Berapa sesaran? Apa simbol sesaran? S. S. Lepas tu dalam masa 6 saat. Okey, 6 saat apa simbol dia? T. T. So UAST. UAST. Okay, so nak guna formula yang mana? Okay, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Nak guna U ada S, A, T. So guna formula nombor 3. Okay, good. Boleh? Boleh buat? Okay, cuba kita kira dapat berapa? S sama dengan UT plus half AT square. Okay, masukkan nilai. Okay, masukkan nilai. UT kosong lah kan sebab U ni kosong, terus cancelkan bubuh kosong. So tinggal S sama dengan setengah AT square. Okay, kira semua. S sama dengan berapa? Dia suruh kira. Setengah 173. 15 kan? Okay, semua unit SI. Semua unit SI so tak perlu nak masukkan unit akhir. Unit pun tak apa. So 15 darabkan dengan T6 kuasa 2. Okay, second negative 1 nanti. Second ni second kuasa 2 dengan second negative 2 boleh potong, tinggal unit meter. Okay, so dapat berapa jawapan dia? 270. Okay, so senang je kan ni? Okay, sekarang kita pergi kepada yang susah sikit iaitu graf. Linear motion graph. Okay, nombor 6. Rajah 3 menunjukkan graf halaju masa. So kalau halaju masa, paksi Y halaju, paksi X masa. Okay. Kemudian dia kata apa? Berapakah jumlah sesaran? Okay, kalau dia bagi graf halaju masa, dia nak jumlah sesaran. Apa yang okay, kita boleh baca sampai habis kan? Okay. Halaju masa. Ada dua kuantiti fizik yang awak boleh dapat daripada graf halaju masa. Yang pertama, luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Sini pun luas di bawah graf. So ni yang pertama, ni yang kedua. Tu luas di bawah graf. Awak dapat apa kalau luas di bawah graf? Luas di bawah graf sama dengan apa? Sesaran. Okay. Make sure paksi Y ni halaju. Baru awak dapat sesaran luas bawah graf dia. Sebab apa tau? Sebab apa awak dapat? Tak apalah. Okay, so boleh faham tak? Boleh faham tak? Luas di bawah graf tu sama dengan sesaran, boleh faham? Boleh. Okay, itu yang pertama.
Okey. Ada apa aku? Apa ni? Hello, boleh nampak tak slide ke tak nampak? Nampak cikgu? Nampak. Nak ceritakan apa ni? Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, daripada graf hal laju masa, apa yang awak boleh nampak? Apa yang awak boleh dapat? Ada dua kuantiti fizik yang awak boleh dapat daripada graf hal laju masa. Yang pertama, luas di bawah graf sama dengan sasaran. Yang kedua, Pecutan. okey, pecutan dapat daripada mana? Macam mana dapat pecutan daripada graf? Y dan paksi X. Paksi Y. Kecerunan. Ya. Okey, so sasaran, ini awak dapat sasaran, sasaran satu, ni sasaran dua. Ya. Okey, yang kedua kecerunan. Kecerunan awak akan dapat pecutan. Kira kecerunan awak dapat pecutan. So ada dua kuantiti fizik yang awak boleh dapat daripada graf hal laju. Okey, boleh faham? Dah boleh buat ulang kaji sampai situ? Boleh. Okey, kita pergi kepada keyword soalan. Berapa jumlah sasaran semasa pecutannya negatif? Semasa pecutannya negatif. Okey, pecutan negatif tu daripada mana sampai mana? 10 sampai Okey, pecutan negatif tu daripada mana sampai mana? 10 sampai Pecutan 11. negatif. Maksudnya kecerunan yang nilai dia negatif lah, betul tak? Sebab kecerunan, awak kira kecerunan, awak dapat pecutan. Okey, daripada 0 hingga 5 saat. 0 hingga 5 saat. Pecutan positif ke negatif? Positif. Positif. Positif sebab kecerunan tu nilai dia positif, betul tak? Ya. Okey. Daripada 5 hingga 10 saat, pecutan dia berapa? Sifar. Sebab Kerana hal laju seragam tak ada pecutan. hal laju malah dan kecerunan, nilai kecerunan pun kosong kan? Okey, hal laju malah. So pecutan kosong. Okey, sini daripada 10 hingga 15. Yang pecutan. Negatif. Okey, kita tengok dulu separuh. Takut ada yang tak faham kat sini. Okey, kita tengok sini sampai sini dulu. Sini awak dapat pecutan negatif. Okay, so dia kata pecutan negatif kan, awak kena kira sasaran apabila pecutan negatif. So sinilah. Okay, awak kena kira luas ni. S1 ni. Okay. Lepas tu, yang daripada sini sampai sini, pecutan negatif ke positif? Macam mana nak tahu kira kecerunan dekat situ? Macam mana nak kira kecerunan dekat sini? Daripada point ni ke sini. Okay, kita tengok sini sampai sini. Sini starting point dia, sini ending point dia. Kalau kita tengok dia punya tinggi bahagi dengan lebar. Sini negatif 10. Macam mana nak kira kecerunan? Kecerunan kat sini. Koordinat. Kalau siapa pelajar yang tak tahu kan, saya kena tengok, saya kena consider pelajar yang sederhana semua. Okay, so cara nak kira kecerunan kita kena tengok koordinat. Betul kan? Betul tak? Betul. Okay. Tolak X1 bahagi Y2 tolak Y1. Ya, betul. Besar sangat mata. Okey, kat sini. Sekejap, saya tukar dengan sekejap. Okey, sini. Koordinat dekat sini dengan koordinat sini. Sini koordinat dia yang pertama X1, Y1. X1, Y1 maksudnya kosong. Kosong pula. Berapa ni? Maksudnya adalah nilai
X dia positif berapa kan? Katalah kita letak positif 12 ataupun 12. X dia 12, Y dia kosong. Okay, yang ini pula saya kena consider pelajar yang sederhana juga tahu. Okay, so sini pula 14. Dia punya X dia 14. Okay, dia punya Y dia negatif 10. Betul? Betul tak sini negatif 10? Betul tak? Okay. Kan? Okay, koordinat. So sekarang kira kecerunan. Kecerunan kat sini. Yang hijau ni. Kira kecerunan. So negatif 10, Y2. Ni Y2. Ni Y1. Tolak kosong. Bahagi dengan 14, X2. 14 tolak 12. Jadi memang awak akan dapat negatif. So, terbukti yang ini adalah negatif, kecerunan negatif. Kalau macam ni, positif. Kalau macam ni je, negatif. Betul tak? Pelajar? Apa Betul tak? tadi cikgu? Tak, saya nak buktikan yang ni kecerunan dia negatif. Oh, okay. Betul? Negatif 10. Sini kan koordinat sini negatif 10. Tolakkan dengan kosong. Sini Y dia kosong. Lepas tu CX 14. Beza sini 14 tolak 12. So negatif 10 bagi 2 macam tu. So, memang dapat negatif lah dia punya kecerunan. Boleh faham tak? Boleh. Betul? Boleh. Ada siapa nak argue? Okay. So maksudnya soalan dekat sini awak dah tahu pecutan negatif tu daripada mana ke mana, iaitu daripada sini sampai sini pecutan dia negatif. Kemudian awak kena kira jumlah sesaran. Okey, jumlah sesaran. Maksudnya sesaran adalah luas di bawah graf. Ni luas di bawah graf yang pertama sini. Tambahkan dengan luas di bawah graf yang sini. Bukan sebelah sini tau, sebelah sini. Sebab ni garis dia, so sini bawah dia punya graf, bawah graf dia. Okay. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? So ni luas yang pertama, ni luas yang kedua. So tambah lagi dua tu. Okay. So nak kira luas yang pertama? S1 tu bentuk segitiga kan? So bila bentuk segitiga, setengah darab betul tak? Boleh faham tak maksud cikgu? Siapa tak faham? Boleh faham? Okey, jadi kira larikan dapat berapa? Ni kawasan pertama, ni kawasan kedua. Okey, kira dapat berapa? Dapat berapa? Siapa dapat jawapan dia kosong? Siapa dapat jawapan dia kosong? Ada tak yang dapat jawapan dia kosong? Wang Juyao kata kosong. Kenapa Wang Juyao cakap kosong? Sini 2. Sini pun 2. Sini tinggi dia 4. Sini tinggi dia pun 4. Maksudnya luas dia sama. Cuma satu ni positif, sesaran positif sebab dia dekat bahagian atas. Dan satu ni negatif sebab dia negatif 10. Sesaran adalah kuantiti vektor. Dia melibatkan arah positif negatif. So, dia akan terhapuslah. Sesaran positif tambah dengan sesaran negatif. So, jawapan dia akan jadi kosong. Kenapa kacau saya? Kenapa kacau? Kenapa nak kacau? Haji je nak kacau. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak kenapa jawapan dia kosong? Boleh. Kalau kita tengok dia punya luas dia kan sama. Cuma satu arah positif, satu negatif jumlah dia. Ini 4,
Ini 2. Ini pun 4, ini pun 2. Cuma satu positif, satu negatif. So nilai magnitud sasaran sama tapi arah dia satu positif, satu negatif. Jadi jumlah sasaran dia akan tercancel each other. Cara kira sama iaitu luas segitiga setengah, darab tinggi iaitu positif 10, darab lebar katakan 2, darab 2. Jadi 2, 2 untuk S1 ni kita dapat 10 meter. Okay, untuk S2 ni pula kita dapat setengah darab dia punya tinggi dia negatif 10 sebab sasaran adalah kuantiti vektor. Lepas tu darabkan dengan 2 juga. So dapat negatif 10. Positif 10 tambah negatif 10 jumlah sasaran dia habislah cancel. Positif 10 tambah negatif 10 cancel lah. Lepas tu jawapan dia C. Okay, nombor 7. Rajah 4 menunjukkan graf H laju masa bagi 3 kereta mainan P, Q dan R. Okay, ada 3 lah kat sini. 1 P, 1 Q, 1 R. Okay. Lepas tu soalan tanya, urutan manakah yang menunjukkan susunan PQR dalam susunan menaik bagi jarak yang dilalui dalam masa 8 saat. Okey, dia kata jarak yang paling rendah ke paling tinggi lah susunan naik kan. Maksudnya jarak yang paling pendek hingga jarak yang paling besar. Jadi soalan ni dia suruh kira apa pelajar nombor 7 ni? Jarak maksudnya dia suruh kira apa? Sasaran. Sasaran. Macam mana nak kira sasaran daripada graf laju masa? Kira Graf. luas. Okay, luas bawah graf. So, this one 1/2 darab 6 darab 8. So, dapat berapa? 24 meter. Second negative one dengan second boleh cancel. So, kita dapat 24 meter. Okay, kita tengok yang ni pula. Trapezium, so 1/2 luas trapezium kan 1/2 darab 2 sisi selari, tambahkan 2 sisi selari, 4 tambah 8 and then darabkan dengan tinggi 4 tambah 8 pula 6. Okay, ni 6, yang ni 8. Okay, 6 tambah 8 kemudian darab dengan tinggi 4. So 2 darab 14. So dapat 28. Okay, 28 meter. Second negative one. Tinggal unit meter. Okay, yang ni pula pun trapezium 1/2 darab 2 sisi selari 1 tambah 8. So 9 darabkan dengan tinggi 6. So 27 meter. So kat sini yang paling kecil adalah 24 meter. 24 ialah P. P. So ini potong. Dan yang paling tinggi ialah Q. So jawapan dia D. Senang je kan? Betul? Dia cepat. Okay. Boleh faham sampai sini? Okay, rajah 5 menunjukkan graf hal laju masa bagi sebuah lori dengan beban yang berat. Okay, nombor 5 ni ada masalah sikit soalan ni. Okay, tengok nombor 9, nombor 5 pula, nombor 8 ada masalah. Tengok nombor 9 Okay, rajah 6 menunjukkan satu graf sesaran masa. Sesaran masa sekarang ni. Sesaran masa. Okay, bagi gerakan satu objek. So, sesaran masa. Berapakah hal laju? Okay, so daripada graf sesaran masa awak dapat apa? Kecerunan sama dengan apa? Laju. Hal laju. Okay, sesaran paksi Y bahagi paksi X. Paksi Y bagi paksi X, sesaran bagi masa is equal to hal laju. Okay. Okay. Jadi dia nak hal laju. So kira hal laju dia. Tinggi bahagi dengan lebar. Tinggi 25 tolak 10. Bahagikan dengan lebar 12 tolak 0. Masukkan unit. Paksi Y unit meter. Paksi X unit saat.
So dapat berapa? Laju dia. Lima belas bahagi 12. Dapat berapa? Kira cepat. Dapat berapa? 1.25. 1.25. 1.25 betul? Tengok unit meter, second, negatif 1. Okay, so seterusnya. Nombor 10. Raja menunjukkan graf bagi sebuah kereta yang bergerak menuju ke suatu destinasi dan kembali semula ke titik permulaan. Okay. So, sasaran. Dia mesti, okay. Dia bergerak dalam masa 5 saat ni, dia bergerak, sasaran dia pun bertambah sampailah meter yang ke-50. Dia punya jarak sasaran dia tu 50 meter dalam masa 5 saat. Kemudian 5 hingga 15, maksudnya dalam masa 10 saat seterusnya, apa berlaku? Dia bergerak ke tak bergerak? Dalam masa 10 saat ni dia tak bergerak Sasaran dia pada 50 meter je, dia tak bergerak. Kemudian dia patah balik. Okey, dia patah balik sampai kat titik mula dia balik, titik asalan. Kemudian dia ubah arah sehingga dia punya jarak dia 20 meter. Kemudian dia patah balik sampai ke titik asalan balik. Okey, boleh faham dia punya cerita dia tu? Okey, berapakah sasaran kereta itu? Berapakah sasaran kereta itu? Okey, berapa sasaran dia? Kalau kita terjemahkan, okey, ni titik mula dia 50 meter nak Kosong. betul. Sebab dia kembali ke titik asal. Okey, kalau kita tengok balik kan, ni kosong, titik mula. Lepas tu, di dalam masa 5 saat ni, dia bergerak sepanjang 50 meter. Okey. Lepas tu dia berada dekat titik A lah kata. Okay, titik A ni dia berada 50 meter kat titik A ni selama 10 saat. Lepas tu dia patah balik. Dengan lajunya dia patah balik. Masa dia sikit je. Okay, dia patah balik. So dia sampai balik titik mula. So negatif 50 meter lah. Maksudnya negatif ni arah dia patah balik. Sampai sini. Ni baru graf yang ini ceritanya. Okay, lepas tu dekat sini dia pergi arah kiri sebanyak 20 meter. Okay, 20 meter. Arah kiri, negatif ni arah kiri. Sini titik B, katakan titik B 20 meter arah kiri. Okay, lepas tu sampai sinilah. Lepas tu dia pun patah balik tapi masa dia panjang sikit. Okay, dia patah balik ke titik mula balik. Pun positif 20 meter. So, sekarang ni bila dia kembali ke titik mula, memang sasaran dia kosong. Sasaran adalah kuantiti vektor. Iaitu shortest length between starting point to ending point. Jarak terpendek, sasaran ialah jarak terpendek antara titik mula, ni titik mula, dan titik akhir. Sini juga dia akhir. Jadi kosong lah. Faham tak? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau ada nak tanya, apa ni, tanya terus Jangan malu-malu. Okey, ni pula nombor 11. Okey. Perciutan graviti di permukaan bulan adalah kurang berbanding di permukaan bumi. Akibatnya, okey, bulan saiz dia kecil. That's why dia punya graviti dia berkurang sebanyak 6 kali ganda. Okay. Okay. Nombor 3. Soalan nombor 3. Dah ke mana dah tu Tuan Ziyang? Okay.
Kita nanti kita fikir. Okey, percutan graviti di permukaan bulan adalah kurang berbanding di permukaan bumi. Sebab kalau lagi besar objek tu, dia punya percutan graviti dia lagi tinggi. Okey, akibatnya objek jatuh pada kelajuan yang lebih tinggi di permukaan bulan. Objek mempunyai jisim yang lebih kecil di permukaan bulan. Boleh ke kita terima jawapan B ni? Objek mempunyai jisim. Jisim lebih kecil di permukaan bulan. Jisim tu apa maksud dia? Apa maksud jisim? Ha? Berat. Apa? Jisim is not berat. Jisim is apa? Jumlah jirim. Jumlah jirim yang terkandung dalam suatu objek. Let's say objek tu adalah manusia. Banyak kali dah cikgu cakap. Manusia, dalam badan manusia ada tulang, ada darah, ada gas. So semua metals, amount of metals, jumlah jirim yang ada dalam badan ataupun dalam suatu objek tu, okey, tak kira what type of metals, tak kira dia pepejar ke, cecair ke, gas, semua jumlah jirim tu adalah jisim dan unit dia kg. Okay. So dekat mana saja awak berada, dekat permukaan bulan ke, dekat matahari, dekat bumi ke, awak punya jirim berubah ke? Jirim berubah? Tak berubah. Kalau jirim berubah, kalau jirim berubah, jisim pun akan berubah. So jisim tetap sama. Okay, jisim tetap sama. So jawapan B ni betul ke salah? Jisim lebih kecil. Betul ke salah? Salah. Salah lah. Sebab apa salah? Kenapa jisim dekat bulan bukan lebih kecil? Tarikan graviti yang lebih kecil. Bukan. Objek mempunyai jisim yang lebih kecil di permukaan bulan. Awak kena faham, jisim tu maksudnya kuantiti jirim. Objek mempunyai kuantiti jirim yang kurang ke dekat permukaan bulan? Kuantiti jirim yang ada dekat dalam, tak. Kuantiti jirim tetap sama dekat mana awak berada, maka jisim kena sama. Faham tak? Faham cikgu? Faham. Jisim tak berubah sebab jirim tak berubah. Unless kalau jirim berubah, barulah jisim berubah. Dah banyak kali dah cikgu cerita pasal benda ni. Tapi still pelajar buat same mistake. Okay. Dan B salah. Okay, kita tengok. Objek mempunyai berat yang lebih kecil di permukaan bulan. Okay, berat. Berat, apa formula berat? Weight, simbol dia W. So, weight, apa formula weight? Newton. Formula. I'm not asking you what is the unit for weight. I'm asking you the equation, rumus, formula untuk weight, untuk berat. Mass, darat dengan gravity. Just now cikgu cakap mass constant or not? Mass sama ke tak? Jisim sama tak? Sama. Jisim sama. Awak duduk kat bulan ke, kat Terengganu ke, kat US ke, jisim awak tetap sama sebab jirim awak sama. Tapi graviti dekat bulan tak sama. Sebab bulan saiz dia kecil, jadi G dia kecil. G, okay? Kecil. Bila G kecil, weight pun kurang lah. Betul? Betul. Betul tak? Okay, weight pun kurang lah. Sebab G kurang. Okay. Objek mempunyai ketumpatan yang lebih rendah di permukaan bulan. Ketumpatan tak. Sebab ketumpatan ialah jisim bagi isi padu. So kalau jisim dia sama, ketumpatan pun sama. So D pun salah. You have to know what the reason. Okay, kenapa you tak pilih jawapan D? Sebab D formula dia. Okay, ketumpatan ialah jisim bagi isi padu. Oleh kerana jisim objek sama, sebab jirim dia sama, maka ketumpatan dia pun sama. So kita tak boleh terima jawapan D, jawapan B pun tak boleh. So sekarang ni A dengan C. Okay, so jawapan dia objek F smaller.
Kurang banding dengan akibatnya. C, jawapan dia C lah. Okay, sebab G kurang, percuitan graviti ni simbol dia G. Okay, so W is mass time gravity. So when G kurang, W pun kurang. Okay, W. Berat lah. Weight ni. Berat kurang sebab G dia kurang. Sebab ni dia bagi info G kurang kan. G bulan kurang. Bila G bulan kurang, berat W objek pun kurang. Jisim sama Boleh faham kenapa jawapan dia C? Boleh. Okey. Seterusnya jawapan untuk nombor 12. Raja menunjukkan sehelai daun dan sebiji bola tenis. Okey, daun ni tenis. Jatuh bebas. Apa maksud jatuh bebas? Dalam Jatuh vacuum. tanpa rintangan udara. Sebab vacuum. Vacuum maksudnya tak ada udara. Bila tak ada udara, dia jatuh tanpa rintangan udara. Okey. Dan pernyataan manakah yang betul mengenai pergerakan itu? Okey. So, A, daun dan bola tenis itu jatuh dengan hal laju seragam. Maksudnya percuitan dia kosong. Betul ke percuitan dia kosong? Kalau objek jatuh, dia ada G sama dengan G graviti bumi 9.81. Dia takkan jadi percuitan kosong. Okay, B. Daun dan bola tenis itu sampai ke tanah pada masa yang sama. Betul tak? Betul tak dia jatuh pada masa yang sama? Betul. Sebab dia tak ada rintangan udara. Okay. C. Daya graviti yang bertindak ke atas daun dan bola tenis adalah sama. Betul ke dia punya daya graviti? Daya graviti ni simbol dia apa? Daya graviti. MS kuasa negatif 2. Apa dia? MS kuasa negatif 2. Cikgu tanya simbol. Cikgu tak tanya unit. Daya graviti adalah berat. W. Unit dia Newton, ni pun unit Newton. Okay, daya graviti. Okay, so daya graviti ni berat lah. Okay, berat yang bertindak ke atas daun dan bola tenis adalah sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Berat ialah jisim darat percuitan graviti kan. So sebab jisim berbeza, so daya graviti pun berbeza. Betul tak? Bola tenis dengan ni dia punya jisim dia berbeza kan? Betul? Betul. So dia tak boleh lah bila jisim dia berbeza, dia punya berat dia mestilah berbeza sebab formula yang ini tadi. Ni. Okay, so jawapan C tak boleh terima. Okay, daun dan bola tenis itu punya tenaga kinetik yang sama. Tenaga kinetik formula dia K. Tulis setengah jisim darab hal laju kuasa 2. Kat sini apa yang tak sama? Jisim kan? So bila jisim tak sama, tenaga kinetik dia pun tak sama. So you tahu tak reason untuk setiap jawapan tu? Kenapa D salah? Sebab jisim tak sama. Jisim tak sama, tenaga kinetik. So, nampak tak? Cikgu terang based on rumus. Sebab tu cikgu boleh terang. So dalam kertas 2 structure, kalau you nak jawab, you jawab daripada rumus ni, penerangan rumus. Kenapa di daun ni tenaga kinetik dia tak sama dengan bola? Sebab jisim dia tak sama. Maka tenaga kinetik dia pun tak sama. Daya graviti. Kenapa tak sama? Sebab jisim dia tak sama. Daripada rumus ni W sama dengan mg. Jisim tak sama. Walaupun G sama sebab G dekat bumi semua sama. 981. Walaupun G sama tapi jisim tak sama maka berat tak samalah. So lagipun dekat sini dia adalah mengenai masa. Bila masa, jawapan dia B lah. Masa yang sama. Sebab tu dia jatuh bebas. Okay, faham? Okay, nombor 13. Farid melambung sebiji bola ke atas. Okay, dengan hal laju 35 ms negatif 1. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Berapakah masa yang diambil oleh bola itu sampai ke tangan virus? Okey, ni ada dua. Okey, dia ada dua. Yang pertama di lambung. Okey, yang kedua dia jatuh balik. Dia nak masa yang diambil untuk keseluruhan proses lambung dan jatuh. Okey. Jadi dekat sini Farid melambung sebiji bola ke atas dengan hal laju 35 ms ni hal laju awal ke hal laju akhir? Laju akhir. Ha? Farid melambung sebiji bola ke atas. Laju awal. Hal laju awal sini U. Sebab bila dia melambung maksudnya U dan hal laju akhir dia V ni sama dengan kosong. Dia jadi V kosong sebab dia dah mencapai apa? Ketinggian maksimum. Dia dah tak boleh pergi dah. Hal laju dia slowly bila kita lambung, hal laju will slowly reduce. Hal laju akan berkurang sebab kita menjauhi tarikan graviti bumi. So dia slow down sampailah dia stop, sampailah dia capai maksimum height. Dan kita nak tahu dia capai maximum height tu bila dia dah berhenti lah, sebab bila dia berhenti hal laju kosong dia patah balik lah, dia jatuh. So kita tahu masa dia dekat H max tu hal laju dia dah kosong, hal laju akhir dia dah kosong. So U 35, hal laju awal dia 35. Okay. Okay, faham sampai situ? Okay, lepas tu kita dah tahulah dia punya H dia kat sini nanti kalau kita kira G dia berapa? Okay, cikgu nak tanya, dia punya pecutan berapa? Untuk dia nak naik atas ni berapa pecutan dia? Negatif 9.2. 9.81. Okay, dia punya G dia kan? Okay, so ni sama nilai A lah. Boleh tak dapat dia punya H? H tu apa cikgu? H tu apa? Ini melibatkan ketinggian. So sesaran kat sini adalah height lah. Height dengan sesaran tu kira samalah sebab dia unit meter. Cuma, okay, tengok sini. Formula yang ini adalah untuk pergerakan paksi X. Okay, kita ada A. Okay, kita ada A. Kita ada A, lepas tu sesaran berapa, laju awal, laju akhir kan. Okay. Tapi kalau pergerakan sepanjang paksi Y, A kita kena ganti dengan G, sesaran adalah height. Ni kan sebab tinggi, sesaran ni kita gantilah dengan height, H. Sebab kadang-kadang soalan tu dia tak cakap sesaran, dia cakap tinggi. Itu case ni dia cakap dia di lambung ataupun objek jatuh. Maka dia tak sebut dia punya A. Kita kena faham sendiri kalau objek jatuh ke, kalau objek di lambung ke, maksudnya pergerakan paksi Y. Pergerakan paksi Y maksudnya dia melibatkan G, pergerakan menegak kan. Menegak saja sepanjang paksi Y saja, objek bergerak sepanjang paksi Y je, maka pecutan kat sini adalah di bawah pecutan graviti. Sesaran adalah height ataupun ketinggian. Boleh faham maksud cikgu? Boleh faham tak? Boleh faham kan? Okay, so kat sini dia suruh kira masa. Jadi data yang diberikan awak boleh kira, awak ada U, okay, awak ada U, awak ada V, awak ada G ataupun A. Awak boleh kira H guna formula yang mana? Okay. Formula yang mana untuk kita kira S ataupun H? Formula mana? Formula pertama. Formula pertama. Okey, formula pertama tu awak tak tahu T. Ataupun awak nak kira T kan? Okey, kalau nak kira T, boleh kira ke guna formula pertama? Cubalah. Saya tak nak kata tak boleh. Okey. Kita tulis data kat sini tadi. Okey, U V sama dengan kosong. U tadi berapa? 35.
Okay, kita tulis dulu. U35, V kosong, dia mencapai H maksimum kan? Okay, lepas tu A sama dengan G, 9.81. Okay, awak nak cari masa. Okay, kira. Guna formula pertama, dapat tak masa dia? Boleh tak kira cara macam ni? Cuba dulu, tak apa. Kita cuba. Dapat berapa? T sama dengan V tolak U bahagi G. Ni G ni negatif lah kan sebab dia melawan. So negatif dapat berapa? Dia 3.57. Berapa? 3.57. 7. 3.57. Tu dia punya T. 3.57. 3.57. Okey. Tu soalan tanya bila sampai balik ke bawah. Maksudnya naik lambung 3.57, turun pun 3.57 kan? Betul? Betul. So, berapa? So, 7. 7. 7. Okey, boleh faham? Okay. Boleh faham tak? Boleh faham tak pelajar? Okey. Sekarang soalan nombor 14. Sebuah buku dijatuhkan. So maksudnya bila dijatuhkan, automatik dia di bawah A dia mesti sama dengan G lah. 9.81. Pergerakan paksi Y je A mesti sama dengan G. Okay. Kemudian dia bagi 1.25 meter ni apa? 1.25 meter ni apa? H. H. Okey. Lepas tu dia cakap apa lagi? Tak ada. Okey. Tentukan masa. Soalan nak masa. Simbol masa T. So awak ada H, awak ada G, awak nak T. Okey, satu lagi. Bila soalan kata dijatuhkan. Bila soalan kata dijatuhkan maksudnya U dia berapa? Dijatuhkan. So buku tu tak bergerak pada asalnya. Jadi U halajan awal dia Kosong. kosong. Okay. So awak ada U kosong, awak ada H 1.25 meter, awak ada A sama dengan G, awak nak cari T. So kita guna formula yang mana satu? Okay. Formula yang mana satu? Awak nak cari T. Mestilah guna formula yang ada T. Okay. Tapi yang ada T dan yang ada H lah, H ataupun S. S sama dengan H. A sama dengan G. So guna formula yang mana? Nombor? Ketiga. So ni gantikan dengan H. U sama dengan kosong, terus potong. A gantikan dengan G. Masuklah nilai dia. H sama dengan tambah setengah G T. Kuasa 2. Okey, masuk nilai 125. 1/2. 9.81 T yang awak nak cari. Okey, dan kira dapat berapa? Okey, kira dapat berapa? Bapak apa? Dapat berapa? Hello? Dapat 5.04. 5.04. 5.04, 5 saat lah. Ya, jawapannya sama. Dia kadang-kadang 9.81 ni dia jadi 10. Saya tak tahu skema dia tu dia guna 9.81 ke 10. Tu yang G ni kan kadang-kadang dia guna 10. Kadang-kadang dia guna 9.81. Tapi dalam SPM mesti guna 9.81.
Okay. Awak buat latihan apa-apa ke mesti 9.1 nilai J tu. So jawapan dia ialah almost 5 saat. Okay, dan inertia ni semua tahu kan? Okay, inertia adalah suatu apa? Apa itu Kecenderungan objek. inertia? Ya? Inertia ialah kecenderungan, the tendency of an object to remain at rest, untuk kekal dalam keadaan asal dia. Dia memang sifat semula jadi suatu objek, sifat semula jadi. Okey, sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk kekal dalam keadaan asalnya. Kalau dia dalam keadaan pegun, dia cuba nak duduk dalam keadaan pegun. Kalau dia dalam keadaan gerak, dia akan cuba kekal dalam keadaan gerak. Okey. Gerak dalam garis lurus lah sehingga ada daya luar yang bertindak ke atas dia. Barulah dia berubah. Okay. Jadi tidak melibatkan inertia. Yang mana yang tidak melibatkan inertia dekat sini? Ini botol chili sauce, awak goncang-goncang-goncang. Lepas tu awak sudden stop. Okay. So chili sauce dalam tu bila sudden stop dia dah goncang-goncang-goncang, maksudnya dia dalam keadaan gerakan. So bila sudden stop, berhenti tiba-tiba, chili sauce tu cuba kekalkan dalam keadaan gerakan dia. So dia akan still flow turun ke bawah. Faham tak? Kena tahu reason. So ini inertia. Okay, yang ini pula B. Ni inertia dalam keadaan awal dia ke dalam keadaan gerakan ke dalam keadaan pegun? B ni. Bergerak. Bergerak, okay. Bila bergerak, tiba-tiba sudden stop. Tiba-tiba berhenti, jadi dia akan kekal dalam keadaan gerakan. Okay, so still inertia. Okay, sama juga C, ini aplikasi. Awak nak keringkan payung, awak pun pusing payung tu. Pusing, jadi kemudian awak sudden stop. Awak berhenti tiba-tiba, so air hujan ni akan mengekalkan keadaan asal dia iaitu keadaan gerakan, so dia akan pusing. Dia akan terus jatuh. Okay. Sama juga macam bulu, macam kucing ke anjing yang basah. Cara untuk dia keringkan, dia gerak-gerakkan badan dia, kemudian dia sudden stop. Dia berhenti tiba-tiba dan air hujan tu teruskan dalam keadaan gerakan. So D ini tak ada pun keadaan awal ke habis, yang ini adalah momentum. Okay, dia daya impuls. Okay. Nombor 16, inertia besar, jisim besar. Kalau jisim besar, inertia dia besar sebab kita nak ukur inertia ni dari segi masa. Kalau jisim besar, masa untuk dia bergerak ke masa untuk dia berhenti pun bertambah. So kita just bandingkan dia punya jisim lah. Jisim tengok yang kuasa paling tinggi 10.4, 10.3, 10.3. So paling tinggi adalah 10.4. 10.4. Tapi kita tengok betul tak? So jawapan dia D, betul tak? Betul tak D? Sebab dia paling sorry. Kita kena tengok unit ni juga. Ni unit gram. Ni unit kg. Kena tengok kalau gram tu kecil lah kan? Betul? Ni kg. So caranya jadikan semua unit yang sama. So ni unit gram tak boleh. Jadikan unit yang sama, kemudian semua dalam bentuk standard. Yang ini 8 darab 10 kuasa 2 kg. Okay, dah sama semua unit ni kg, kita bandingkan dia punya ni pula. Dia punya dia punya kuasa 10 kuasa 2, 10 kuasa 3. Yang ni 10 kuasa 3. So 10 kuasa 2 ni kecil lah kira kan? Betul tak? Betul tak? 10 kuasa 2 kecil? Betul tak? Betul tak? Okay, so tinggal A dengan B. A 2.3, 10 kuasa 3. A pula B. Okay, yang ini 10 kuasa 3, 6. So jawapan dia A lah. Betul? Ya. Betul ke tak? Betul Betul. Okay. Nombor 17, ya? Bu, Ada orang tanya. Senang kata nak ulang balik soalan 3. Dia kata macam ada masalah.
Salah nombor 3. Okay, cuba tengok nombor 3. Itulah nombor 3 ni. Sebab direction kat sini. Cikgu kan kalau direction ni cikgu confuse juga. Direction of trolley ke direction of Peter detik ke direction of object. Tu jadi cikgu confuse tu. Jawapan dia sama ada C ataupun D. Sebab kalau kata direction of object, objek bergerak macam ni, maksudnya dia punya halaju dia makin berkurang because dia punya sesaran dia berkurang. So bila sesaran berkurang kita akan dapat negatif. Dia jadi C. Kalau dia Peter detik ni menunjukkan direction ni menunjukkan direction of Peter detik, dia lawan, dia terbalik dengan pergerakan objek. Cikgu pun tak tahu kat sini. Cikgu yang lain tolong saya. Tu kan? Okey, kalau saya kan hari tu dapat soalan macam ni juga dekat soalan latitude B. Dia buat direction of motion juga kak. Tapi yang depan tu kita detik yang 3 cm tu dia akan jadi halaju awal. Ni halaju awal. Oh sebab kat maksudnya direction of motion. Direction of motion ni menunjukkan Peter detik lah. Kita detik ya. Sebab hari tu pun saya terkeliru juga ingat kan yang belakang tu jadi gerakan yang pertama kan. Tak, rupanya yang depan tu ia akan jadi halaju awal. Terima kasih Cikgu Hidayah. Maksudnya kat sini adalah halaju awal, yang ini adalah halaju akhir. So jawapan dia sesaran bertambah lah. Okay, sesaran makin bertambah. So bila sesaran bertambah, D lah pecutan. Betul? Betul tak? Betul. Pecutan. Saya confirm kat sini. Maksudnya kalau dia tak tunjukkan objek ke, Peter detik ke, maksudnya yang dari arah gerakan ni menunjukkan arah gerakan Peter detik. Take note sikit. Arah pergerakan Peter detik. Bila arah pergerakan Peter detik, maksudnya yang ini adalah dot yang pertama yang dia generate. Okay, ini adalah dot yang pertama dia generate. So bila ni dot yang pertama dia generate, ini akan jadi halaju awal lah strip ni. Dan ini akan jadi strip halaju akhir. Boleh faham? Terima kasih Cikgu Hidayah. Okay? Sama-sama. Okay. Pening, kena buka buku balik tu. Okey, nombor 17. Raja menunjukkan dua gasing yang menyebabkan gasing P mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Okey, P lebih lama maksudnya jisim dia tinggi ke rendah? Jisim dia tinggi ke rendah? Kalau dia lebih lama untuk berhenti, masa lebih lama berhenti, masa jisim dia tinggi ke rendah? Lebih lama. Lebih lama, yelah. Masa lebih lama maksudnya jisim dia tinggi ke rendah? Tinggi. Okay, inertia kan. Jisim tinggi, inertia tinggi, masa untuk dia mula bergerak ataupun masa untuk dia berhenti akan jadi lebih lama. Macam lori lah, lori dengan motor. Kalau lori tu nak berhenti, dia ambil masa yang lama untuk berhenti. Kan? Sebab jisim dia besar. So inertia dia besar. Okay, so jawapan kat sini dia kata apa? Apakah menyebabkan gasing P mengambil masa yang lebih lama? So jawapan dia jisim P lebih besar. Okay, dia tak ada kena-mengena dengan permukaan licin ke, tapak ke, tenaga, tak ada. Dia jisim. Inertia. Masa dengan masa berhenti tu maksudnya inertia. Berhenti ke, masa mula ke, masa dia mula bergerak ke. Okey, dah sampai situ saja. Kita habiskan sampai inertia sahaja. Nanti kita sambung lagi seterusnya sampai pula. Okey, boleh semua? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kehadiran boleh isi. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih.
Sama. Terima kasih Kak Ella. Sama.